أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. في جنة خلد مقعده، في قربك أحمد ملتحقا. من كان له خلق حسن، سيكون الأقرب في الرفقاء. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا. قد أدب ربي مرسله، هو أكرم من ربي خلقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu. Dan insya-Allah pagi ini mungkin kita bincang, saya tidak diberi tajuk, maka apa saja tajuk. Orang sini ada apa-apa yang nak dengar ke? Boleh pilih punya. Ataupun apa saja. Okey. Sedikit pengenalan mengenai diri saya. Nama saya Lim Jui Sun. Tak ramai orang boleh baca nama saya dengan tajwid yang betul. Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Saya ni orang yang pertama di Malaysia yang memeluk Islam yang tak tukar nama. Saya tahu mungkin ramai orang di sini tak biasa. Mungkin tak biasa. Sebab kebanyakan kita ni nama Islam, nama dalam bahasa Arab, atau nama Islam, nama dalam bahasa Melayu. Tetapi mengikut kajian saya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik.
tak semestinya perlu dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Yang penting makna dia baik, maksud dia baik. Okey, itu sedikit pengenalan. Kita terus kepada perbincangan pagi ini. Beginilah, saya bincang tentang isu mu'alaf, okey tak? Bagi sedikit sharing sedikit pengalaman mengenai isu-isu cabaran yang dihadapi oleh mu'alaf di Malaysia. Apa maksud mu'alaf? Kefahaman masyarakat di sini? Orang yang baru masuk Islam dipanggil mu'alaf. Sebenarnya maksud mu'alaf ini amat luas. Dia tak semestinya orang yang sudah masuk Islam dipanggil mu'alaf. Dia sebenarnya melibatkan mu'alaf, sebenarnya definisinya adalah golongan yang hati yang sedang berjinak-jinak dengan Islam. Maka dipanggil mu'alaf. Berarti dia termasuklah orang tu belum masuk Islam. Orang tu belum masuk Islam sekiranya dia datang belajar, dia cuba nak amalkan, maka dia juga dimasukkan dalam kategori mu'alaf. Tetapi selepas seseorang tu dah masuk Islam, sudah amalkan fardu ain, fardu kifayah, maka mu'alaf ini sebenarnya kurang sesuai dipanggil mu'alaf lagi. Dia sepatutnya dipanggil mukallaf. Macam contoh, saya sudah masuk Islam 25 tahun. Hulu hilir orang memperkenalkan saya, masih lagi memperkenalkan saya sebagai mu'alaf. Sudah 25 tahun, masih mu'alaf. Sebenarnya tak tahu siapa sebenarnya mu'alaf. So itu yang pertama. Dan ramai di kalangan kita ingat orang yang masuk Islam dipanggil mu'alaf. Sebenarnya golongan yang masuk Islam ini ada setengah-setengah di kalangan mereka ni tak layak dipanggil mu'alaf. Tak layak. Mereka sepatutnya terus mukallaf. Apa buktinya? Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Jaril yang memeluk Islam. Iman dia kuat, yang memeluk Islam dia banyak kaya. Maka dia tak boleh terima zakat. Dia kena bayar zakat. Perkataan mu'alaf ini digunakan sebenarnya rujuk kepada apa? Dia rujuk kepada zakat. Mu'alaf qulubuhum. Kita nak ambil hati mu'alaf. Seperti yang disebut dalam Quran, dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 60. Perkataan yang kedua yang digunakan kepada mu'alaf adalah, saya rasa orang sini mungkin tak biasa, perkataan convert. Pernah dengar tak convert? Saya kurang selesa sebenarnya nak gunakan perkataan convert ini bila orang yang memeluk agama Islam. Kenapa? Sebab perkataan ini lazim digunakan oleh agama Kristian, missionary. Mereka pergi ke merata dunia untuk convert orang kepada agama Kristian. Saya lebih suka menggunakan perkataan revert. Kenapa revert? Ada hadis kan? Hadis sahih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud setiap kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini, mereka semuanya dilahirkan dalam fitrah Islam. Bersih, suci, tak ada dosa. Fitrah Islam. Dan mak bapak yang mencorakkan mereka jadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Dan bila mereka dah besar, kemudian mereka kenal agama Islam, mereka kaji agama Islam dan mereka memeluk agama Islam. Golongan ini bukan convert kepada agama Islam, mereka revert kepada agama Islam. Apa maksud revert? Mereka kembali kepada agama fitrahnya semasa dilahirkan di muka bumi ini. Maka saya lebih cenderung, lebih suka menggunakan perkataan revert daripada perkataan convert. Tapi siapa-siapa yang nak gunakan convert, teruskan ya, tak salah. Hanya peribadi saya lebih selesa gunakan perkataan revert. Sebab dia
dia sama dengan apa yang dikatakan oleh dalam hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan yang ketiga yang ini paling popular lah yang digunakan di Malaysia. Kita suka panggil mereka saudara baru ataupun saudara kita. Jangan lupa, ada baru mesti ada lama. Saudara lama, betul lah? Ada lama, ada setengah-setengah sudah expired. Nak gunakan perkataan saudara baru, saudara kita, tak ada masalah. Tetapi untuk pengingatan kepada semua bahawa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda tak pernah gunakan perkataan panggil golongan yang sahabat yang masuk Islam sebagai saudara baru. Malaysia aja. Tak salah. Selagi kita tidak keliru, selagi kita tidak salah gunakan perkataan itu. Apa maksud salah gunakan perkataan? Saya peribadi, selagi kita tak jadikan mu'alaf ini sebagai kasta, maka tak ada masalah. Kalau jadikan kasta, maka kita kena berhenti menggunakan perkataan itu. Apa maksud kasta? Saya bagi contoh. Saya dengan sahabat pernah bawa non-Muslim nak pergi berdaftar masuk Islam. Dan pegawai ustazah tu kata, Brother Lim tak layak jadi saksi sebab saya ni mu'alaf. Maka kalau nak masuk Islam, kena keluar, cari bawa 2 orang Melayu masuk ke dalam, baru boleh jadi saksi, barulah orang tu boleh masuk Islam. Maka kalau kita amalkan begitu, ini dipanggil kasta. Seolah-olah saya masuk Islam ini, pengislaman saya tak sah. Ataupun pengislaman saya ini 50% saja. Dia tak layak jadi saksi. Kalau kita mempunyai persepsi sedemikian, maka perkataan saudara baru tak boleh digunakan. Kalau tak ada kasta, no problem. Sebab dalam Islam, Allah berfirman dalam Quran dalam surah Hujurat surah ke-49 ayat 13, Inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia manusia dalam sisi Allah bukan saudara baru, saudara lama, saudara expired. Mereka yang paling bertakwa, bukan baru lama. Setuju tak? Baru tak semesti lebih baik daripada yang lama. Lama pun tak semesti lebih baik daripada yang baru. Setuju tak? Yang paling penting, Allah akan lihat ketakwaan kita. Okey, itu definisi. Nak tanya sikit boleh? Orang di sini, siapa di kalangan di sini yang ada pengalaman mengajar, mendidik, membimbing mu'alaf? Wow. Tahu tak setiap tahun di Malaysia berapa ramai orang masuk Islam? Kita mempunyai dekat 8 hingga 9 ribu non-Muslim masuk Islam setiap tahun. 70% yang masuk Islam, mereka mempunyai kejaya, mempunyai perniagaan, mereka daripada seluruh kewangan mereka okey. 10% yang kita kena jaga mereka sepanjang hayat. Sama ada mereka cacat ataupun mereka uzur, mereka terlalu tua dah. Maka kita kena jaga dan bantu mereka sehingga mereka sepanjang hayat lah. Lagi 20% tu, inilah yang kita kena banyak beri perhatian. Sebab satu, mereka tidak mempunyai kejaya pekerjaan kadang-kadang. Dan juga kadang-kadang mereka ni berhijrah daripada jahiliah kepada tauhid, kepada Islam. Mereka ni perlukan masa yang panjang untuk menyesuaikan diri. So, orang yang memeluk agama Islam, ada beberapa perkara yang kita kena faham, kenal atau faham dulu. Yang pertama, mereka ni berhijrah. Berhijrah daripada apa? Daripada suatu kepercayaan
yang mereka percaya sekian lama, suatu budaya yang mereka telah amalkan sekian lama, tiba-tiba kepada Islam. Saya nak tanya, mudah ke tak mudah mereka tinggalkan semua kepercayaan budaya lama kepada kepercayaan baru dan budaya baru? Mudah ke tak mudah? Tak mudah. Mereka perlukan masa untuk menyesuaikan diri. Maksudnya, bila kita bimbing golongan ini, tugas kita jangan paksa. Tugas kita bimbing sedikit demi sedikit. Kalau kita tak ada pengalaman sedemikian, kita sebenarnya bagi tekanan terlalu banyak kepada mereka yang memeluk agama Islam. Mereka perlu masa untuk menyesuaikan diri. Ada di kalangan mereka boleh menyesuaikan diri dalam beberapa hari pun. Sebab mereka dah biasa bergaul, bercampur dengan orang Melayu. Ada di kalangan mereka perlukan berbulan-bulan. Ada di kalangan mereka perlu bertahun-tahun untuk menyesuaikan diri. So tugas kita bimbing bukan paksa. Yang kedua, golongan yang masuk Islam, mereka sebenarnya mereka punya akidah. Akidah, ikatan dengan Allah masih lagi apa? Masih biasa aja, tak kuat. Tak macam muslimin muslimat di sini, akidah kuat. Mereka ni akidah lemah macam bayi yang baru dilahirkan di muka bumi ini. Persoalan saya, macam mana kita nak bimbing mu'alaf ini yang dewasa tetapi akidah macam bayi? Apa jenis bahasa yang sepatutnya kita gunakan? Contoh, kalau kita solat 5 waktu sehari, mu'alaf ini mungkin baru masuk Islam, dia mampu solat 2 waktu sehari. Apa kita cakap kepada mereka? Adakah kita marah dia? Adakah kita bagi tahu dia, ini dosa ni, kamu tinggalkan solat, sengaja tinggalkan solat lagi, dosa besar? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bagi dia 3 buah hadis. Hadis pertama, Ibn Majah. Sesiapa yang sengaja meninggalkan solatnya, seolah-olah matilah semua ahli keluarganya dan hilanglah segala harta bendanya. Adakah kita cakap dengan orang yang baru masuk Islam begini? Hadis dalam Sahih Muslim yang bermaksud perbezaan antara orang Islam dan orang kafir adalah bergantung kepada solatnya. Hadis dalam Sahih Bukhari yang bermaksud perkara yang pertama yang Allah akan hitung kepada kamu di padang mahsyar nanti adalah solat kamu. Adakah kita gunakan 3 hadis ini untuk orang yang baru masuk Islam? Apa seharus kita cakap? Kalau bagi saya akan cakap tahniah. Wow, kamu baru masuk Islam 2-3 bulan, sudah boleh solat 2 waktu 1 hari. Masya Allah, tahniah. Banyak pahala kamu akan dapat. Bayangkan kalau kamu boleh tambah lagi daripada 2 pergi ke 3, 3 pergi ke 4. Dan kalau kamu boleh sampai buat 5, setiap hari buat 5, lagi banyak ganjaran pahala yang kamu akan dapat. Saya akan bagi semangat kepada dia. Dan saya akan offer dia lagi. Bagi dia. Nah, ini satu special punya kad. Khas untuk kamu menghadiri satu kursus khas. Okey? Kursus khas memahami asas kepercayaan Islam. Kursus latihan yang berharga RM200. Nah, ini bagi kad kat dia. So, kita bagi semangat. Ataupun kita bagi buku. Bagi semangat kepada dia. So itu cara saya bila saya didik bimbing mu'alaf. Yang ketiga, ini penting sikit. Umpan, pendekatan yang kita gunakan. Orang sini faham tak umpan? Tahu pancing ikan? Tahu? Tak semestinya tahu. Saya tanya dulu. Kalau kamu pergi pancing ikan, kamu gunakan umpan yang you suka ke ikan suka? Cakap betul-betul. Mana satu? Ikan suka.
Ya ke? Mari kita tengok di Malaysia. Orang yang masuk Islam, kita ajar dia Islam dalam bahasa Mandarin ke, bahasa Tamil ke, bahasa English ataupun bahasa Melayu. Di Malaysia orang yang masuk Islam, termasuklah orang Cambodia ke, orang Vietnam ke, orang mana-mana datang pun, kita ajar dia Islam bahasa apa? Melayu. Melayu tu you suka ke dia suka? Masalah kita tak peduli nak belajar bahasa orang lain. Kalau kita nak sampaikan, kita kena belajar bahasa tu supaya dia lebih faham. Macam saya lah, saya sekolah Cina. Tapi bila saya masuk Islam, saya diajar dalam bahasa Melayu. Saya dah bagi tahu ustaz, saya kurang faham bahasa Melayu. Dia kata tak apa. So dia gunakan umpan yang saya suka ke dia suka? Saya masih ingat lagi mula-mula saya masuk Islam, sering kali dapat terima SMS. Bukan WhatsApp tau. Sebelum WhatsApp ni, dia SMS saja. Dia bagi mesej nak jemput saya. Dia kata, Assalamualaikum Saudara Lim. Ana nak jemput Saudara Lim untuk berkongsi pengalaman penghijrahan Brother Lim di Masjid Ana. Aku tengah fikir mana satu perempuan Ana yang aku jumpa kat tepi jalan ni. Macam mana dia boleh dapat phone number saya? Maksud saya apa? Kalau kita bimbing mu'alaf, kita kena elak daripada menggunakan terlalu banyak bahasa Arab yang mereka langsung tak tahu, ataupun bahasa Melayu yang bunga-bunga. Jangan. Gunakan bahasa Melayu yang mudah-mudah. Bukan bunga-bunga. Saya masih ingat lagi masa saya masuk Islam, saya dihantar belajar di sekolah pondok. Di sekolah pondok. Ustaz ajar sifat 20. Ustaz tu kata, Allah tu ada, lawannya tak ada. Lu ingat saya fahamkah? Masa tu ustaz tu kata, malam esok kita akan bincang sifat 20. You tahu tak, kalau orang yang tak mahir bahasa Melayu, dia tak faham sifat 20 tu maksudnya apa. Tapi kalau orang Cina, bunyi sifat 20 tu lain maksudnya. Ada Cina tak orang sini? Tak tahu. You tahu tak sifat tu dalam bahasa Cina tu apa? Kalau logat Cantonese, tak tahu. Sifat maksudnya bontot. Oh, malam ni ustaz nak ajar 20 jenis bontot. Pening tak orang? Lepas tu Allah kata, ustaz tu kata Allah tu ada, lawannya tak ada. Lepas tu dia tanya kita, Lim, faham tak? Dia tanya saya di depan begitu ramai murid. Saya mana boleh cakap tak faham? Saya wajib cakap faham. Faham sikit-sikit. Lepas tu ustaz suruh saya cuba terangkan. La ilaha illallah. Saya kata, ustaz, mula-mula Allah tu ada. Allah sudah lawan, sudah tak ada. Ustaz, Allah pergi mana? Maksudnya, masalah saya bahasa tu. Sebab itulah lebih kurang belasan tahun yang lalu, saya menterjemahkan sebuah buku Asas Tauhid dalam bahasa English ke dalam bahasa Mandarin. Mana saya tahu, saya tengok English, saya faham dalam bahasa English, saya terjemah dalam bahasa Cina dan saya cetak beribu-ribu naskah saya edarkan kepada mu'alaf-mu'alaf di Malaysia. Yang saya dapat adalah ramai bagi mesej dia kata, Brother Lim, saya sudah masuk Islam 7 tahun. Alhamdulillah, kali pertama saya faham apa maksud Tauhid. Yang selama ini kamu ajar semua tu apa? Sebab bukan ustaz tak tahu ajar. Bahasa tu, connection tu, communication tu. Kita gunakan bahasa yang kadang-kadang bahasa Melayu yang tinggi. Orang kurang faham. Apa sebab utama orang masuk Islam di Malaysia? Rasa-rasa? Pintu yang tak tutup punya.
untuk orang masuk Islam di Malaysia yang tak pernah tutup punya. Pintu apa? Cintalah. Bila cinta itu sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Cinta ni pintu tak tutup. Betul? Apa lagi selain pada cinta? Ada orang masuk Islam disebabkan akhlak yang baik daripada orang-orang Islam. Mereka tertarik kepada Islam. Dan ada setengah-setengah masuk Islam disebabkan muslimin muslimat yang pergi berdakwah kepada mereka. Maka mereka tertarik kepada agama Islam. Ini adalah sebab-sebab yang biasa aja. Saya nak bagi sebab yang luar biasa. Ramai orang masuk Islam sebab hutang. Dia masuk Islam, Baitulmal akan langsaikan dia punya hutang. Ada orang masuk Islam nak dapatkan kedudukan bumi putera. Ada orang masuk Islam nak dapatkan nama dalam bahasa Arab supaya mudah dapat projek kerajaan. Ada orang masuk Islam sebab nak dapatkan mudah dapatkan visa untuk duduk atau belajar di Malaysia. Ada orang masuk Islam kerana nak ceraikan isteri. Setiap orang masuk Islam sebab lain-lain sebab. Yang penting adalah kerja kita jangan tanya mualaf, apa pasal masuk Islam? Jangan tanya begitu. Tahu kenapa? Bila kamu tanya dia apa pasal masuk Islam, dia akan fikir, malunya aku masuk Islam sebab ini, sebab ini, sebab ini. Nampak tak? Sebab nak dapatkan kemudahan ke, atau nak dapatkan nak perlukan dia langsaikan kita, bayarkan kita punya hutang ke, ataupun apa-apa sebab. Jangan tanya begitu. Tahu kenapa saya cakap begitu? Sebab mereka terpaksa tipu. Cara bertanya adalah tanya dia, apa yang cantik dalam agama Islam yang menarik kamu kepada agama Islam? What are the beauty of Islam which attracted you to Islam? Tanya dia begitu. Saya sudah masuk Islam 25 tahun. Hulu hilir orang masih tanya saya, Brother Lim, lu apa pasal masuk Islam? Tanya orang, best. Tak cuba tak saya tanya kamu? Ni nak rasa tak? Nak rasa? Orang di sini, apa pasal masuk Islam? Cakap. Cuba cakap. Sebab orang Melayu biasa akan cakap, saya memang lahir dalam keluarga Islam. Betul? Saya nak tanya, mak bapak Islam, anak garanti Islam lah? Iman mak bapak boleh diwarisi kepada anak mah? Nabi Nur alaihissalam, anak dia pun bukan Islam. Bapak Rasul, anak pun tak garanti Islam. Mak bapak Islam, anak garanti Islam. Ini tak berlaku di dunia, hanya Malaysia saja. Oh, saya ni bapak azan kat telinga semasa dilahirkan, maka saya dah Islam. Ya ke? Orang Cina duduk di sebelah masjid hari-hari dengan azan pun tak Islam. Oh, mak bapak ajar saya Islam, saya pergi sekolah pun belajar Islam. Ada ilmu Islam, ada pengetahuan Islam, tak semestinya Islam. Tahu tak padri-padri Katolik di Malaysia, sebahagian besar mereka mempunyai sekurang-kurangnya master atau PhD on Islamic Studies. Mereka ada master ataupun PhD dalam pengajian Islam. Itu tidak bermakna dia Islam. Ada ilmu tak seperti Islam. So bila kamu masuk Islam? Hari-hari kenalkan aku. Hari ini aku kenalkan kamu. Bila masuk? Macam mana masuk? Dan apa yang cantik yang menarik kamu masuk? Cakap. Baru dia tahu. Satu sama. Tak, poin saya di sini adalah cara bertanya kepada mu'alaf. Yang paling penting bukan saja bertanya. Kita sepatutnya menawalkan diri. Jumpa mu'alaf ni, tahniah, congratulations. Sebaik-baik pemberian yang kamu dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hidayah. Tahniah,
Lepas tu kita tanya dia, sekarang ni kamu belajar kat mana? Kalau dia tak ada tempat belajar, kita menawarkan diri untuk mengajar dia. Itu peluang untuk kita. Tapi saya dah masuk Islam, tak pernah dengar pun orang nak menawarkan diri untuk mengajar saya. Sambung. Siapakah yang bertanggungjawab terhadap mu'alaf ini? Siapa punya tanggungjawab? Tiap-tiap tahun 8 hingga 9 ribu. Kita tahu berapa ramai mu'alaf ini, tak ada orang ajar dia, tak ada orang follow up. So tugas siapa? Agama Islam ni agama saya punya ke agama you punya? You tak peduli agama Islam ke? Dalam bahagian ini memerlukan bantuan, memerlukan support. Mu'alaf ini dia bukan perlukan satu guru untuk mengajari agama Islam saja. Dia memerlukan satu kumpulan, satu keluarga, satu ustaz yang bimbing dia kehidupan. Macam mana nak hidup sebagai seorang Islam. Dia bukan saja nak datang kelas, belajar kelas Fardu Ain dan sebagainya. Bukan. Dia nak belajar macam mana nak hidup sebagai seorang Islam. Sebab dia tak tahu cara hidup sebagai seorang Islam. Setiap mu'alaf ini dia perlukan 2 hingga 3 tahun bimbingan. Tapi sedihnya ramai di kalangan mereka ni terbiah begitu. So bila mereka tak amalkan Islam, kita cakap belakang. Saya percaya kamu ada pengalaman punya lah. Saya punya saudara ni dia kahwin dengan Cina tau. Tapi sampai sekarang solat pun tak mau. Puasa pun tak ada. Biasa dengar. Sebab apa? Kita hanya tahu komplain dia. Kita tak akan turun pandang pergi buat kerja. Tapi ingat, orang yang masuk Islam, dia tak amalkan Islam ataupun dia murtad, siapa tanggung? Orang yang bawa dia masuk Islam tu yang tanggung. Orang yang mengislamkan dia tanggung. Orang yang kenal dia tidak bagi support kat dia akan tanggung dosa tu. Lagi, karya yang dia kalau dia duduk di taman ini, karya di sini akan tanggung sekiranya dia tak ada orang jaga dia, ajar dia, didik dia, bimbing dia. So ini beberapa perkara yang kita kena faham. Mari kita bincang cabaran sedikit. Kalau nak bincang cabaran, dia makan, bukan satu hari pun tak habis cerita. Saya bagi beberapa lah. Cabaran ini ada 3 peringkat. Sebelum Islam, semasa Islam, selepas Islam. Sebelum Islam ini, sebelum mereka masuk Islam, cabaran yang paling besar apa? Bila mereka mengenali Islam. Itu yang pertama. Bila mereka ada soalan mengenai Islam, mereka jarang jumpa orang yang Islam yang boleh memberi jawapan kepada mereka. Nak test tak? Apa jenis soalan yang mereka tanya? Mereka akan tanya, kenapa saya perlu masuk Islam untuk kahwin orang Islam? Kenapa tak boleh orang Islam ikut agama saya? Ataupun, okey, kamu kekal sebagai Islam, saya kekal sebagai Buddhis, kami kahwin. Kenapa tak boleh? So dia tak dapat jawapan. Dia tanya, kalau saya masuk Islam, harta saya boleh sampai tak kepada mak bapak yang bukan Islam kalau saya mati? So mereka mempunyai banyak soalan sedemikian. Kita bersedia tak nak jawab? Sambung. So cabaran sebelum masuk Islam ni, gangguan psikologi ni amat-amat kuat. Tahu tak gangguan psikologi? Kadang-kadang dia dah yakin Islam tu benar, dia nak masuk Islam. Tetapi bila tengok contoh-contoh orang Islam, tak ada dia. Tahu tak contoh-contoh orang Islam? Yang baik-baik ni asyik duduk dalam masjid aja. Yang kurang asam ni banyak kat luar. Orang bukan Islam dia masuk masjid ke dia kat luar. So apa yang dia jumpa? Dia jumpa yang kurang asam.
Yang baik-baik semua ni sembunyi dalam masjid. So kadang-kadang mereka keliru. Buka TV aja. Ayo, sini bom, sana bom. Ayah. Ingat Islam tu baik, aman. Tetapi tengok asyik macam ni. Itu sebelum masuk Islam. Gangguan lagi. Ini berat sikit punya. Kalau dia masuk Islam, mak bapak tahu macam mana. Halau ke, pukul ke. Kalau dia masuk Islam, mampu tak dia nak amalkan Islam? Solat 5 waktu satu hari. Dulu-dulu sebelum Islam 1 tahun 1 kali saja sembahyang Tahun baru Cina. Tiba-tiba masuk Islam 1 hari 5 waktu. Sebelum Islam tak ada puasa punya. Ini masuk Islam tiap-tiap tahun 1 bulan mau puasa. Dah lah puasa 14 jam tak makan minum. Ayo. Selama ini saya tak pernah keluarkan duit pun bagi orang. Ini masuk Islam kena bayar zakat lah. 2.5%. Kena belanja belasan ribu pergi haji. So itu gangguan. Kalau dia masuk Islam, majikan tahu macam mana. Kawan-kawan tahu macam mana. So semua ini gangguan. Siapa di sini tahu nak terangkan supaya gangguan tu boleh hilang? Do you know what to talk? Do you know how to explain? Sebelum masuk Islam saya bagi satu contoh. Kalau orang ada tabiat lama. Orang Cina secara umumnya, orang India pun secara umumnya minum, makan itu barang, tahu itu barang tak? Kerbau pendek, okey, judi sikit-sikit, bersekedudukan dengan pasangan, dengan girlfriend, itu perkara biasa. Dalam masyarakat Cina itu bukan satu kesalahan, itu perkara biasa. Tapi bila nak masuk Islam, boleh tak sambung perkara 4 tadi tu? Boleh ke tak boleh? So boleh masuk Islam tak? Ini masalahnya. Sebab saya pernah jumpa orang, dia kata tak boleh masuk, you kena berhenti semua dulu. Itu dosa besar. Bagi saya, tak, masuk dulu. Belajar dulu. Tabiat lama tu kita simpan dalam peti sejuk. Biar kita ajar dia dulu, biar Islam masuk dirinya dulu. Allah turunkan wahyu mula-mula 13 tahun di Mekah. Allah ada cerita tak tentang pengharaman minum arak? Ada ke tak ada? Allah tak cerita, Nabi tak cerita. Tapi sahabat masuk Islam minum tak arak? Minum. Kenapa Allah tak haramkan serta-merta? Tahu tak Allah haramkan bila? 13 tahun ni Allah tak haramkan. Bila Allah tu haramkan? Tahun ke-17 bila Allah turunkan surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 90. Barulah Allah haramkan arak. Hari ini orang baru nak masuk haram. Saya tak kata halal. Saya hanya kata perkara tu tak perlu bincang dulu sebab tabiat lama. Kenal Allah dulu. Sayang Allah dulu. Kenal Nabi dulu. Sayang Nabi dulu. Maka orang itu bila ini sudah okey, iman sudah kuat, automatik dia akan jauhi perkara itu sedikit demi sedikit. Mereka perlukan masa untuk menyesuaikan diri. Sebab itulah bila kita berurusan dengan mu'alaf, bukan cakap hukum. We don't talk about hukum, we talk about fatwa. Sebab mereka keadaan berbeza dengan keadaan kita. Maka fatwa bukan hukum. So bagi mereka yang tak belajar usul fiqh, kawaid fiqhiyah dan maqasid syariah, kamu susah nak bimbing mu'alaf. Sebab bila kamu bimbing mu'alaf, kamu bukan membantu mereka, kamu bagi masalah kepada mu'alaf. Cabaran yang paling besar sekali sebelum masuk Islam adalah macam mana nak bagi tahu mak bapak. Kadang-kadang dia perlukan nasihat kita, cara nak sampaikan kepada mak bapak. Tapi kalau kita tak pandai,
kita beri masalah. Saya bagi contoh. 3 tahun yang lalu, tahun itu sekaligus ada 3 kes yang saya tahu bahawa ni kes ni bagi masalah kepada mu'alaf. Seorang mu'alaf, seorang non-Muslim, 17 tahun, form 5. Awal tahun dia cakap dengan ustazah kat sekolah, dia minat nak masuk Islam, ingin nak masuk Islam. Apa ustazah buat? Ustazah beritahu dia, balik tanya mak bapak kamu, kalau mak bapak benarkan, baru kita boleh Islamkan kamu. Ustazah cakap sesuatu yang betul ke salah? Betul. Cakap sesuatu yang betul, ikut undang-undang. Tapi cakap sesuatu yang salah, dia tak faham keadaan orang yang nak masuk Islam. Kalaulah tanya mak bapak, apa akan berlaku? You cuba cakaplah, ada tak missionary, Kristian, ada tak dia kata, kalau orang Melayu nak murtad, you nak masuk Kristian kah? You kena balik tanya mak bapak kamu dulu. You rasa missionary cakap begitu? Kalaulah cakap dengan mak bapak akan buat apa? Budak Cina tu kena kurung, kena pukul, tak dibenarkan kawan dengan orang Melayu dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak tahu pengurusan mu'alaf, tak tahu cara nak bimbing orang yang minat Islam macam mana. Tak tahu tak apa. Tak minat nak tahu. If you do not know, no problem. But you don't have the courtesy to want to know. You don't have the interest to know. You don't want to find out what to do. Tak nak bersedia pun. Dan sering kali kita ada kes akan datang kepada kami, tapi sebabkan kita tak ada ilmu, kita goreng. Maka itulah kita bagi masalah kepada orang yang masuk Islam. Saya tak nak panjangkan banyak lagi kalau saya nak sebut. Apa kata saya buka sedikit untuk dialog, sesi soal jawab. Siapa-siapa yang nak tanya soalan mengenai dakwah, mengenai mu'alaf, mengenai Islam, silakan. Adakah? Apa-apa aja nak tanya. Saya tahu, saya cuba jawablah. Saya kira sampai 5. Tak ada orang tanya soalan, kita akhiri kuliah pagi ini. 5. 4. Nampak? Cara macam ni dia laju. Silakan. Tak ada. Dah buka dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya selalu dapat viral daripada WhatsApp ataupun Pakcik, datang sini. Cakap dengan saya di sini boleh ya? Okey, teruskan. Selalu kita dengar viral daripada WhatsApp yang menyatakan bahawa ramai orang Melayu dibaptiskan oleh Padri Kristian. Dan sekarang pun ada di kalangan Padri itu di kalangan orang Melayu sendiri. Jadi kebenaran berita itu ataupun rekomen. Terima kasih. Dia tanya, selalu lihat daripada WhatsApp ataupun social media lah. Ramai orang Melayu telah dibaptiskan. Betul? Sebenarnya cerita tu benar ke tak benar? Ingat ya, apa-apa dalam social media ni, dia bukan semuanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Faham tak? Bukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Setiap perkara yang kita terima, kita kena siasat dulu. Dalam Quran, dalam surah Hujurat surah ke-49 ayat nombor 6, ya ayyuhallazina amanu ija'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Allah ingatkan kita, bila terima satu berita, siasat dulu. Pastikan berita itu sahih. Pertama. Yang kedua, kalau kawan yang berikan mesej itu, amalkan ayat surah Al-Baqarah ayat 111. Kul hatu buhanakum in kuntum shadiqin.
Tunjukkan bukti kamu kesahihan perkara itu. Kalau kamu cakap yang benar. Itu sepatutnya. Rule number 1. Number 2. Ramai orang Melayu dibaptiskan. Tak mungkin. Itu cerita, majoritinya cerita palsu. Kenapa? Sebab yang berdakwah di kalangan orang Kristian bukan Katolik. Yang ada baptis, yang dibaptiskan biasanya, atau padri, gunakan perkataan padri tadi kan. So kalau padri itu rujuk kepada Katolik. Kalau Katolik tu di Malaysia, Katolik ni tak berdakwah. Secara umumnya Katolik tak berdakwah. Dia macam Sufi, tak berdakwah. Dan dakwah ni Protestan. So kalau kita kata ramai tu, angka dia apa? Sebab pernah disebarkan di Malaysia 250,000 orang Melayu telah murtad masuk Kristian. Saya nak tanya, pertama, di mana kita dapat berita itu? Macam mana kita boleh dapat berita itu? Orang yang sebarkan, dia kata 250,000 telah murtad. Saya nak tanya, macam mana dia boleh dapat angka itu? You kena terangkan dululah. Adakah setiap orang Melayu murtad pergi jumpa dia? Ustaz, saya murtad. Saya nombor berapa sekarang? Macam tu. Macam mana dia boleh dapat angka itu? Padahal ikut undang-undang yang kita ada, orang yang mohon keluar Islam di Malaysia yang telah diluluskan baru 150 lebih. Macam mana orang tu boleh dapat angka sampai 250,000? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia terima wahyu. Malaikat datang cakap dengan dia. Yang kedua, dia terlebih makan, terlebih minum, khayal. Yang ketiga, dia menipu. Sebab bila dalam Islam, kita nak cakap sesuatu, mesti mau bersandar, mesti mau ada fakta. Kita tak boleh buat cerita. Saya bagi contoh. Dulu-dulu, dekat 20 tahun yang lalu, orang kata, oh, di UPM ada orang murtad, diberi holy water minum, lidah jadi keras, tak boleh mengucap dah. Murtad masuk Kristian. Yang pertama, orang tu bagi ceramah. Dia kata satu orang aja. Ada penceramah lain dengar, bagi ceramah tempat lain, sudah 10 orang. Penceramah lain dengar, 100 orang. Penceramah lain dengar, sudah 1,000. Wah, up sendiri. Ini kalau kita tambah gula, garam, ajinomoto, sos tiram, akhirnya no, not true at all. You see, orang Melayu ni, berapa lemahnya iman orang Melayu. You nak dia sembah berhala, you nak dia sembah manusia, sangat susah. Betul ke tak betul? Orang Melayu ni macam-macam dia berani buat. Satu barang ni dia tak berani punya. Dia kurang berani lah. Makan babi. Walaupun dia tak faham Islam, dia memang tak makan babi. Betul ke tidak? So, berita tu kita kena siasat dulu. Dan kebanyakan berita tadi itu tak benar sama sekali. Not true. Wallahu alam. Ada soalan lain? Silakan. Bukan Islam. Okay. Haji sebut tentang di taman ini ada beberapa keluarga bukan Islam. Majoritinya orang Islam. Setuju ke? Lebih kurang 90 lebih persen. 90 lebih persen lah. Lu tak boleh kautim beberapa persen lah. Ayo. Saya pun tak dah faham lah. Begitu ramai orang yang berilmu, orang yang amalkan Islam, you tak boleh kautim beberapa keluarga lah. Oi. Apa ni? Nak berdakwah kepada non-Muslim ini,
kita kena belajar sedikit ilmu. Sebab you kena belajar cara menerangkan Islam. You kena belajar soalan yang mereka akan tanya macam mana nak jawab. You kena belajar macam mana nak menyampaikan Islam ni supaya mereka kenal Allah. Okay? You kena belajar macam mana nak kawan dengan mereka, nak dekati mereka. Kita kena belajar macam mana nak buat program dan nak jemput mereka. Macam mana? Bukan sekadar jemput. Kebanyakan kita buat program, orang cakap cukup syarat. Janji buat program. Tak. Kita mesti mau ada perancangan yang teratur. Step by step macam mana kita boleh buat mereka mengenali Islam. Masuk tak masuk bukan urusan kita, urusan Allah. Urusan kita macam mana nak sampaikan Islam dan mereka boleh kenal dan faham Islam. Itu tugas kita. So, cadangan saya adalah banyak saya kena terangkan tapi masa tidak mengizinkan. Yang pertama, kita rapat tak dengan mereka? Kita ada program tak dengan mereka untuk bersihkan kawasan ke, bagi bantuan yang susah ke, ataupun kita menziarahi mereka, kita pergi ziarah mereka di tempat, di rumah mereka, dia ziarah di rumah kami, ataupun kita buat program bulan Ramadan, kita ajak tak mereka buka puasa bersama. Lepas tu kita ada tazkirah sedikit. Kalau you nak dekati orang bukan Islam, terutamanya Cina, jangan masuk bab agama dulu. Bincang bab halal dulu. Halal hab. Binatang halal. Kenapa pentingnya makan binatang halal? And then peluang perniagaan halal. Dia okey. Dia tak rasa ini agama. Padahal ini agama. Kedua, bincang tentang budaya harmoni. Macam mana budaya ni boleh jadikan kita hidup berharmoni. Tapi maksud saya, bila saya sebut budaya ni, saya tak sebut perkataan budaya Islam. Hanya sebut budaya harmoni. Dia tak nampak kita nak cakap Islam. Dan dengan cara macam ni lah saya buat di Melaka, di KL, di Johor. You tahu tak berapa ramai non-Muslim datang? Tiap-tiap kali datang minimum 500, 700, 1,200, 2,400 mereka datang dengar. Dan bila mereka dah dengar dua tu, mereka akan tanya, Brother Lim, saya dengar you cakap semua ni Islam nampak cantik lah, tapi kami ada banyak soalan lah. Maka saya buatlah 2 hari untuk mereka tanya soalan suka hati kamu. Dan bila kita jelaskan berapa ramai yang mula minat kepada agama Islam. Tapi kita kena belajar lah. Dia tak ada, ini bukan multi level marketing tau, bukan jual vitamin tau. Saya boleh buat 1 biji, you makan sudah pandai, tak dah. Nak buat dakwah kena belajar. Kenapa orang pergi universiti? Kenapa ustaz belajar kat universiti? Sebab dia nak ilmu ulumul Quran, maka dia belajar 4 tahun dapat degree. You nak belajar dakwah tak payah 4 tahun. Tak payah 2 tahun. Tak payah ikuti kursus. Bagi tips sudah boleh ya. Tips RM2 boleh bagi ya. Nak belajar dakwah, kena ikuti latihan. Dan saya akan tunjuk kamu teknik dakwah sangat-sangat contemporary. Yang sangat-sangat mudah dan senang nak yakinkan orang kepada agama Islam. Itu terpulanglah, you minat datang ke tak datang program tu. Atau boleh anjurkan program tu di sini, kita boleh buat latihan insya-Allah. Harap jawab soalan tadi. Ada soalan lain tak? Last. Okey, silakan. Orang Melayu ni anjing diesel. Mula-mula tanya, semua tak mau tanya. Bila orang nak berhenti, semua sudah kuat datang. Silakan. Waalaikumsalam. Terangkan proses daripada yang non-Muslim tak berpeluang syahadat sehingga berapa lama proses tu, siapa yang tanggungjawab untuk yang benar-benar dia dah boleh dilepaskan, dan persentage yang balik tindakan massa yang kurang, yang dia tak balik tindakan massa. Percentage, 2 soalan. Soalan pertama, macam mana nak bimbing orang yang masuk Islam? Berapa banyak masa? Dia begini,
sebaik-baiknya jangan nak cepat-cepatkan Islamkan orang. Pelik tak? Pelik kan? Seperti paling penting adalah biar dia belajar, dia faham dulu, dia dah yakin baru masuk. Kita ni selalu nak cepat-cepat. Lepas sudah masuk, see you next time when you murtad. Saya tiap-tiap hari terima mesej. Sorry lah, kadang-kadang saya marah sikit lah. Ini orang tak kontak saya. Tiba-tiba dia dapat Islamkan orang Assalamualaikum saudara Lim. Alhamdulillah, hari ini saya dapat Islamkan seorang Cina. Wah, dia terus bagi nombor phone. Dia suruh Lim, tolong hubungi dia, jaga dia. Lu ingat apa? Wah, kerja untuk you kah? You nak saya follow up, you bawa lah dia jumpa saya, kenalkan dulu. Datang kelas saya, temankan dia dulu. Ini semua tak mau buat. Nak Islamkan, you ikut, you follow up. Ingat gua punya kerja kah? Buat lu punya kerja. Kalau duit banyak, cakap Lim, saya ada 5 juta. Tolong gunakan. Itu lain cerita lah. You Islamkan orang, saya buat kerja semua. Itu salah tu. So point di sini, orang yang masuk Islam, kita kena bersama dengan dia, ajar dia, didik dia, bimbing dia. Tapi persoalannya, kita tahu tak macam mana nak ajar? Mengajar mu'alaf tak sama dengan mengajar orang Melayu, asal Melayu. Lain. You kena belajar tekniknya. Yang kedua, bila kamu belajar, target kita adalah jadikan dia seorang da'i, seorang pendakwah. Sebab kita nak dia jadikan ejen dakwah, boleh dakwah kepada ahli keluarga dia, boleh dakwah kepada saudara mara dia, kawan-kawan bukan Islam dia. Maka kita kena meningkatkan ilmu dia, kefahaman dia, iman dia, step by step. So dia belajar. Lepas tu dah belajar asas, saya akan daftar dia belajar diploma Islamic Studies. Habis belajar diploma Islamic Studies, kita akan ajar dia belajar advanced diploma. Maka hujung minggu kami akan ajar dia perbandingan agama. Akan buat khusus khas untuk dia belajar ulumul Quran, ulumul hadis, belajar sirah, belajar fiqh, belajar akidah, belajar usul fiqh, maqasid syariah. Semua ni kita akan dan kenalkan ramai guru yang hebat-hebat kepada mereka. Sebab nak dia jadi hebat, dia perlu ada ramai guru yang hebat. Maka kita akan lahirkan pendakwah yang hebat. Saya bagi contoh. Salah seorang mu'alaf yang saya bawa masuk Islam di Pulau Pinang, nama dia Beng Ui. Beng Ui Cui Beng, nama dia. Dia ni bekas gangster. Perniagaan semuanya haram dalam sudut Islam, senang cerita. Tahu tak haram? Sangat haram ya. Tapi bila kita bawa dia masuk Islam, kita ajar dia, didik dia. Sekarang dia jadi penceramah. Baru 3 tahun saja sudah bawa 50 lebih orang masuk Islam. Sebab dia dah ikuti peringkat demi peringkat demi peringkat. You bagi dia 5 tahun lagi lah, dia boleh cakap macam saya dah. Point is it? So kita punya kerja mu'alaf ni dia perlukan masa. Dia perlukan step by step. Yang kedua, soalan yang tanya adalah berapa ramai mu'alaf murtad? Angka yang mohon mungkin saya boleh beritahu. Yang tak mohon, saya tak tahu. Sebab malaikat tak cakap dengan saya. Tetapi percentage yang murtad, angka saya tak ada, percentage saya ada. Maksud saya apa? Kalau majoriti yang murtad di Malaysia, orang Melayu ni lebih kurang 1% aja. Bukan 1% maksudnya, contoh. Kalau 1,000 orang murtad, 1% je Melayu yang murtad. Tapi 99% adalah mu'alaf yang keluar Islam. Sebab apa? Sebab kita tak jaga mereka, kita tak didik mereka, kita tak bimbing mereka. Bila mereka minat nak masuk Islam kerana nak kahwin, kita cepat-cepat Islamkan, nikahkan. Itu jadi masalah. Dan bila dia sudah dapat apa yang dia mahu, dia tak akan datang kelas lagi selepas tu. Saya harap you faham apa saya cakap. So the point di sini adalah kita kena bina hubungan dengan mereka, link dengan mereka. Selalu ajak dia keluar minum,
keluar main game, supaya dia biasakan dengan budaya kita. Dia perlukan masa. So, itulah sedikit cadangan untuk haji ini mengenai tentang orang yang sama ada percentage keluar Islam ataupun cara-cara nak bimbing golongan yang masuk Islam. Okey? Okey, saya rasa pun dah lewat. Saya tak nak panjangkan tajuk ni. Sebelum saya berhenti, hanya nak ingatkan kepada muslimin muslimat, ada beberapa buku yang saya karang. Mungkin boleh tengok di luar, siapa yang minat nak tengok buku. Terutamanya buku ini mengenai agama Kristian. Kalau you nak faham, saya buat sangat mudah untuk faham. Ada banyak perkara yang kita keliru mengenai agama Kristian. Tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW, orang fitnah Nabi, semua di sini. Macam mana nak buktikan Quran kalam Allah? Saya cadangkan ini sangat-sangat akademik. Ini sangat-sangat ilmiah buku ni. Dan last kali tentang hubungan dengan non-Muslim. Kalau kita nak dakwah non-Muslim, kita kena faham tajuk ini. Sebab kita tak tahu hubungan dengan non-Muslim macam mana. Sampai tahap mana kita boleh berkawan, tahap mana tak boleh berkawan, apa kita boleh bersama, apa tak boleh bersama. Kadang-kadang kita keliru. So, itu sajalah perkongsian pagi ini. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا